A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebagaimana yang kita sebut pada minggu sudah, fasal yang pertama iaitu taksimul khabar bi'itibari wusul ilaina. Muka surat 16, 17, 18 kan. So dia bahagikan kepada khabar itu kepada 4 jenis. Jenis yang pertama ini al-faslul awal, pembahagian khabar mengikut sampainya dia kepada kita berdasarkan kepada bilangan rawi, turuk. So turuk bagi kepada dua, satu bilangan yang di sisi muhadis dikira banyak, so kita panggil khabar mutawatir. Kalau kurang daripada mutawatir itu dinamakan khabar ahad. Khabar ahad. So sekarang ini fasal awal dibagi kepada dua, satu dipanggil al-mabhas awal iaitu khabar mutawatir yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Minggu ni ialah al-mabhatus tsani. Al-Mabahatus Tsani. Selepas Mabahatus Tsani ni barulah muka surat yang ke berapa ya? 33 barulah Al-Faslus Tsani. Tsani lah. Sekarang kita masih lagi Al-Faslul Awal. Faslul Awal. Cuma dia ada mabahas. Mabahas awal, mabahas tsani. So mabahas tsani ialah berkenaan dengan khabar al-ahad, khabarul ahad. So sebagaimana biasa kita tengok dia ada ta'rif lughatan wa istilahan, kemudian dia ada hukum dia, hukum khabar ahad ni macam mana, kemudian pembahagian dia lagi dari segi bilangan. Sebab dia kata bawah sikit kepada khabar mutawatir ialah khabar ahad, dan dalam khabar ahad itu juga ada bilangan-bilangan rawi-rawi. So bilangan itu ada yang digolongkan sebagai khabar masyhur, masyhur mata kenal, kemudian khabar aziz yang dikatakan dua-dua, dan satu lagi khabar gharib. Masyhur ni bawah sikit pada khabar mutawatir. Kemudian bawah pada khabar masyhur itu ialah khabar aziz. Sikit bilangan dia 2 ke atas. Dan yang dia consider yang paling bawah sekali. So bawah dia ialah 2. So 2 ke atas aziz. Kemudian kalau satu, yang rawi itu satu saja, so dia panggil gharib. Satu. Nanti dia akan huraikan satu persatu tentang khabar ni. Ini mudah saja. Ta'rif. So ta'rifnya, ta'rifuhu. Tak buat layer tak apa, kita tak nak padang tak boleh. Baru sebut lah. Technician pun lupa. Okey, boleh ya. So dari segi lugah, bahasa lughatan, hari itu kita dah sebut lughatan makna dia. Dari segi grammar ialah hal kan, hal kauni lughatan. So dia al-ahad. Ahad ni sebenarnya ialah jamak kepada ahadin. Jam'u ahadin. So ahadin sama dengan wahid. So, wahid bermakna satu. Sebab kalau kita bilang kan, kalau kita bilang wahid dulu kan, kemudian sani, kalau bilang lah al-wahid, satu dia. So daripada lughatan ni, so ada kesamaan dengan istilahi. So dia kata wa khabarul wahid
Khabar wahid ialah apa yang yarwihi syakhsun wahid, individu yang satu saja, seorang individu wahid, seorang individu meriwayatkan hadis tu, cerita tu, dinamakan khabar wahid. Tapi dari segi istilah lain, istilahan huwa ma lam yajma', sesuatu yang tidak mengumpulkan, tak terkumpul padanya lam, kan, lam yajma' syuru apa? Syuruta al-mutawatir. So syurut mutawatir ni berapa tadi ya? 4 ke? Sebelum ni 4 kan? Maknanya bilangan yang banyak, dan bilangan yang banyak tu ikhtilaf di kalangan ulama, kan ada 10, ada yang ni kan. Bilangan yang banyak, kemudian banyak tu mesti ada satu tabaqah, yang setiap tabaqah. So yang ketiga, mustahil mereka itu berpakat duduk semeja untuk berdusta. Kemudian akhir sekali, khabar dia tu mesti khabar hissi, bukan akli. Itu syurut dia. Ni kan ma ni fa'il kepada ijma'. Syuruta. So kalau anta ambil yajma' ma alladhi sini, alladhi lam yajma', ya, sesuatu yang tidak mengumpulkan, dia tidak mengumpulkan syarat-syarat mutawatir. Bahasa kita yang tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir, itu bahasa kita. Bahasa dia khabar ahad itu dia tidak mengumpulkan, tak ada padanya, maknanya dia tidak kumpul duduk setempat. Ni bilangan dia. Jamaah cuma untuk to collect together. Syurut al-mutawatir. So ini pun ambil daripada Nuzhatun Nazar. Nuzhatun Nazar. Apa makna Nuzhatun Nazar? Kitab apa? Kitab apa Nuzhatun Nazar? Syarah? Syarah Nukhbatul Fikr. Nama dia Nuzhatun Nazar. Yang saya bagi itu, teks tu, itu Nukhbatul Fikr. So syarah dia, orang masyhur dengan Syarah Nukhbatul Fikr, tapi nama sebenarnya ialah Nuzhatun Nazar. Nuzha mana? Journey, bersia-sia, pandangan. Pandangan sini akal kita lah, otak kita. So hukum dia ialah so kenapa sekarang ni sini yang istilahi ni, kenapa kita nama dia khabar ahad? Sebab dia kata tak. Itu satu kan. Satu lagi, mana kalau seorang meriwayatkan, seorang cerita, so boleh jadi benar tak benar. Tapi kalau ramai meriwayatkan, so nak kata tak benar tu mustahil lah kan. So oleh kerana seorang meriwayatkan, seorang dikira sebagai seorang, tak banyak kan. Tak banyak tu macam seorang. So dia punya hukum, kalau yang khabar mutawatir, hukum dia ialah yakini kan. So khabar dia itu ialah zanni lawan dia. So maknanya itulah dinamakan sebagai khabar ahad, kerana hukum dia tu sama dengan khabar wahid. Khabar wahid mana dari segi bahasa, kalau seorang tu meriwayatkan cerita kepada kita, so kemungkinan cerita dia tu boleh diperdebatkan lagi, ditakwilkan lagi, betul ke tak betul. So samalah dengan khabar kita yang sejati ni, mana kalau hadis tu boleh lagi dipertikaikan dari segi yakini dia. So dia masih lagi zon, masih lagi zonni, mana bukan yakini. So hukum dia, hukmuhu
Macam yang saya sebut tadi, hukmuhu afada yufidu. Yufidu mana hukum dia al-khabarul wahid ataupun khabarul wahid ataupun khabarul wahid yufidu ilma. Ini sifat dia an-nazar nazari ya. Al-ilm. So kalau kita tafsir yang ilma nazari ni ilma al-mutawaqqifah. Sebab kita nak buat ayat baru, al-ilmu al-mutawaqqif. Mutawaqqif mana? Yang bergantung. Mutawaqqifu ala. Mutawaqqifu ke mutawaqqafu? So, selalu dia guna macam mana? Dia guna yang fathah ke yang dom? Ai dia turut ni je lah. Tafsir, huruf tafsir. Mutawaqqaf, mutawaqqafu. Mutawaqqif lah sepatutnya. Tadi anda baca dah mutawaqqif saja. Sebab dia dah lazim. Tawaqqafa ya tawaqqafu, ini bergantung kepada. So dia dah lazim, so kita tak baca tawaqqafu lagi. Dia dah lazim. So mutawaqqifa ala nazar. Ala nazari, nazar dengan istidlal ni sama je. Bergantung kepada hujah, berhujah. Wal istidlal. Hujah dan dalil. So bila dia bergantung kepada nazar, so maknanya dia terdedah kepada sama ada sahih tak sahih lah. Sahih ke, hasan ke, ataupun dhaif ke, boleh jadi maudhu' pun boleh jadi kan. Berbanding dengan tadi khabar mutawatir, satu aja. Dia sahih dan dia yakini. Sahihu yakinan. Khabar mutawatir. So nazar maknanya dia kena check tengoklah rawi ni macam mana, apa semua. Matan dia pun kena tengok. So pembahagian dia, so maknanya kalau gini, kalau la yufidu ilmu nazari, bukan yakini, so maknanya dia tidak wajib kita i'tiqad bahawa ini dia sah. Mana sahih, tak wajib. Kalau ada yang kata sahih, mari wajib tak i'tiqad dia? Tak wajib, sebab boleh dibahas lagi. Ada lagi orang tengok nazar dia. Kadang-kadang tu ada illah khafi pun. Maknanya illah yang tersembunyi. Cuma bila kita kata kita tak wajib i'tiqad, maknanya kita zan saja. Zan saja maknanya dia tu sahih. Zan saja, zan ghalib, berdasar kepada syuruk-syuruk yang kita pelajari. Syuruk-syuruk maknanya hadis sahih macam mana. Zan kita maknanya ghalibnya dia ni sahih. Sebab ada orang kritik lagi Bukhari. So kalau tak boleh kritik dah, semua dia dah mutamat. Dia maknanya kita terima Bukhari as a keseluruhan, canonical, as a keseluruhan. So bitafsil seorang perlu diperdebatkan lagi lah. So maknanya kalau kita mengingkari khabar wahid, macam mana? Jadi kufur tak kufur? Sebagaimana lawan kepada mutawatir tadi. Kufur tak kufur? Tak kufur. Tapi wajib beramal dengannya. Wajibul amalu bih. So wajib amal dia pun tengok hasbi according to the hukum lah yang kita belajar hukum. Ada hukum wajib, ada sunat, ada harus kan. So dia panggil ahkamun khamsah. Wajib, nadab, sunat, ibahah,
Kemudian karahah dengan haram. Dia bergantung kepada itu. So aqsamuhu, kemudian pembahagiannya aqsamuhu according to bin nisbah ila. Maksudnya according to the bilangan turuknya, bilangan jaringannya. Ila ini mudhaf ilaihnya kan, sebab ini bukan kata sifat. So ila ada di turukihi, bilangan turuknya. So dia kata dibahagikan khabar ahad bergantung kepada according to the bilangan turuk kepada 3 bahagian. So yuqsamu baca cerita. Yuqsamu dibahagikan. So ini naik fa'il. Yuqsamu khabarul ahadi bin nisbah macam atas ni kan, bin nisbati ila ada di turuk sama juga tadi, turukihi sama dengan yang atas ni, bin nisbati ila turukihi. So yuqsamu ila. Waalaikumsalam. Dibahagikan kepada, kan ini mudhaf ilaih, salasati aqsamin. Kitab saya susunan dia dah lain. Lain dah, macam mana dah? Lepas hukmu, lepas al-faslu tadi. Macam mana? Rasa dia miss kot. Tajuk ni pun dah betul lah. Gambar apa ni? Cuba kita. Dia miss. Tak sama. Sini dia masuk mabsa awal yang atas ni. Dia ambil terus sini. Mudua. So yuqassamu dia guna yuqassamu. Yuqassamu. Taksim, pembahagian. Push. B. Taksim, pembahagian dipanggil qassama yuqassimu, pembahagian. So dibahagikan kepada 3 bahagian. So nak baca macam mana? Masyhurun, masyhurin, boleh belakang kan? Boleh belakang kan? Saya dah katakan ada pembahagian tu boleh semua kan? Semua kalau nak baca baris atas ni kena sini kena ada alif lah. So kalau kita guna badal masyhur, masyhurin wa azizin wa gharibin. Selalu kita nak baca mubtada khabar yang dihazafkan masyhurun, yang pertama misalnya ahaduha, salah satunya ialah masyhurun, wasani azizun, wasalisuha gharibun. So mana ini jadi khabar mubtada mahzuf, masyhurun, azizun, gharibun. So saya akan bercakap ini, saya akan terangkan setiap satu di dalam perbahasan yang berasingan. Takallama yatakallamu, sa'atakallamu ala setiap kul, sini tak ada mudhaf ilaih kan? So kullin minha, di dalam pi tengok ini sifat ni sebab dia isim fa'il. So sini bi sin mustaqil dalam perbahasan yang berasingan. So dia masuk mula-mula khabar masyhur. Hantar kata lambat cepat ya, kejap.
Kau masyhur dah? Awal. So sini dia tak terangkan khabar ahad ni dari segi tadi kan, khabar ahad dari segi kewujudan dia. Banyak ke sikit? Yang tadi kan sebelum ni kata dari segi kewujudan khabar mutawatir ni tak banyak kan? La ba'sa bihi adadun la ba'sa bihi. Mana banyak juga. Tapi kalau khabar wahid banyak, terlalu banyak. Sebenarnya mu'zamul ahadis, bukan majorities of the hadis. Adalah khabar majoriti hadis nabawi ialah khabar ahad. Hampir bila kita kira-kira hampir 90%. 10% aja yang bukan khabar ahad. 90%. Maknanya tis'un fil mi'ah. Kan? Tis'una fil mi'ah. Tis'una fil mi'ah. Ataupun lebih daripada 90%. Atau tazidu anha. Hadis mutawatir gitu saya lupa. Kalau ulama kira dia lebih kurang 500 hadis khabar mutawatir. Sebelum ni kita tak sebut kan. Kita kata adadun la ba'sa bihi. 500 hadis. Takriban. So nanti dari segi pembahagian kita kata khabar wahid tadi. Khabar wahid dari segi pembahagian, so kita ada according to adad ruwa, bilangan rawi kan, ada ruwa. Kemudian according to kuat dengan dhaif, al-quwwah wa dhaif, bagi pada dua kan, dhaif, buruk tulisan dhaif. So yang ni according to adad bilangan rawi, kita ada 3 tadilah yang ni. Masyhur, aziz, gharib. So tulis gharib sini, tulis masyhur. Sini aziz, sini gharib. So nampak. Dan dari segi kuah, terima tak terima lah ya. Sini qabul, khabar yang diterima, bukan qabul, makbul. Andu macam ni? Ctrl Z. Oh. Makbul. Khabar yang diterima, and then khabar yang ditolak, mardud. Pembahagian khabar wahid. Dia mula dengan khabar apa ni? Masyhur dulu. Boleh? Salin lagi. Masyhur la ya ada yang nak salin lagi? Sahih. Sahih, yakinan.
Layer dah kan? So yang pertama ialah khabar al-masyhur. Yang masyhur samalah ta'rifuhu, definisinya lughatan dari segi bahasa ialah ia adalah dari segi bahasa. Maksud kita kena ngaji nahwu saraf tu kan, saraf. So dia kata ni bentuk ni ialah bentuk masyhur ni ialah bentuk isim maf'ulun. So masyhurun. So dia huwa ismu maf'ulin, isim maf'ul. Kalau kita tengok dictionary, dia punya asal dia daripada syahara yashhuru. Contohnya daripada syahartul amra, min daripada kamus kata-kata orang Arab, syahartu al-amra, saya telah memasyhurkan perkara itu. Syahartu al-amra, saya telah memasyhurkan perkara itu. So maksud dia syahartu al-amra, kalau kamu tak faham, maksudnya apabila seseorang itu apabila aku mengiklankan a'lantuhu, apabila aku mengiklankannya dan aku menzahirkan dia, wa azhartuhu, aku menzahirkan dia. Itu makna syahartu, memasyhurkan, mengglamourkan. So dinamakan dia sedemikian itu kerana memang dia zuhur, dia dah zahir, dia dah masyhur, semua orang nampak dia, semua orang tahu. So summiya bizalika li zuhurihi, kerana zahirnya dia. Contoh istilahan. So sini kalau masdar dia ialah syuhrah lah, syuhratun. Maksud syuhrah sini ialah ma'ruf di kalangan manusia dan sudah berada di bibir orang ramai. Makna syuhrah itu istilahan ialah apa yang ma rawahu. So hu ni ialah ma, so dia tak boleh lagi jadi fa'il kan, so dia jadi maf'ul. Ma ni jadi maf'ul, so yang ni ialah fa'il. Ma rawahu salah satin, fa'il salah satu ataupun lebih, fa'aksaru. Pada setiap tabaqah, kita dah beritahu kan, ada tabaqah, setiap tabaqah fi kulli tabaqatin, setiap peringkat. Tapi banyak dia tu jangan sampai kepada hak tawatur lah. Malam yablu hadda, ini maf'ul bih, haddal, ini masdar, mudhafu ilaih, hadda tawatur. So kalau dia kata fi kulli tabaqatin, artinya fi jami'i tabaqatin, setiap tabaqah itu sekalian tabaqah, semua tabaqah tu mestilah 3 ke atas. Tabaqah macam mana? Rawi yang pertama, rawi yang kedua, tabaqah tabi'i, kemudian ni ke atas kan, tabaqah sahabat, kemudian tabi'i pula, kemudian tabaqah tabi'i pula ke atas.
So an fulan tu an tu tabaqah. Tabaqah yang awal kira sahabi. Sahabi. So ni kemudian setiap hukum tu ada contoh dia lah kan. Misaluhu. Example. Hadis. Dia tengok Maktabah Syamilah. Inna Allah la yaqbidu. So dia bagi sini bawah tu siapa yang riwayatkan? Akhrajahu Asy-Syaikhaini wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Diriwayatkan oleh Syaikhani. Akhrajahu Asy-Syaikhaini artinya Bukhari dan Muslim, dua orang syekh. Dan Imam Tirmizi wa Tirmizi wa Turmizi wa Tirmizi. Boleh baca belakang. Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Wa Ahmadu. Inna Allah la, sesungguhnya Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu. Tengok hadis ni tak habis lah. Situ habis. Semutun hadis innallaha So kita ada Ibnu Majah sini. Dan dia kata Tirmizi tadi kan. Yang baru ni dia tak ada ni lah, yang tak ada baris yang untuk ni. Kalau yang sebelum ni ada baris kan. So dia lebih pentingkan dia punya naskah tu sama dengan yang di luar. Untuk researcher lah. Ini yang Bukhari Muslim. Inna Allah la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'u min al-ibad. So Allah ni dia tak, ilmu dia tak ambil gitu saja. Sentak intiza'an, sentak ilmu gitu. Dia ambil ilmu, Allah sentak ilmu. Tak begitu. Tapi Allah matikan sahibul ilm. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mematikan ilmu, ini ambil qabada yaqbidu. Yaqbidul ulama, dengan dia mengambil ulama, sehingga hatta idza lam yubqi aliman, sehingga dia tidak meninggalkan seorang alim pun. Yang menyebabkan ittakhadhan nasu ru'usan juhala, menyebabkan manusia mengambil orang jahil sebagai ketua dia. So mereka pun mula ditanya, kemudian mereka bagi fatwa tanpa ilmu. Lalu mereka fadallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini pun jangan di sini Qutaibah kan, riwayat hadis sahabat, di kalangan sahabat Abdullah bin Amr. Kalau Bukhari Amr bin As, Abdullah bin Amr sama juga. Kalau ini Sahih Bukhari, ini sama juga. Kemudian tengok Tirmizi, sama ya.
Semua Abdullah bin Amr. Hah? Apa dia? Oh, ada carta lain. Ni bagus. Dia dah terangkan. Okey. Kita tengok dia kata 3 lebih kan? 3 lebih. Tengok Bukhari lagi. Apa daripada bawah kita tengok. Besar sikit. Bawah dulu kan? Boleh? Okey. So untuk sahabat, so dia ada Abdullah bin Amr yang kita tengok tadi kan. Cuma kita tak jumpa cari yang Abu Hurairah punya. Ziyad bin Labid, Aisyah. Kemudian okey, ini tabaqah yang keempat. Syarat yang ketiga sampai ke sahabat Ustaz. Mana? Daripada sahabat, daripada sahabat. Tawatur macam juga mesti 70. Sahabat. Ke atas. So tengok atas ni. Ini Bukhari, Muslim, Tabarani, Ahmad, Khatib Baghdadi. Bilangan rawi ada 5 sini. Yang tadi ada 4. Sini kan? 1, 2, 3, 4 sahabat. Yang ni 3. Yang Muslim, Urwah sama Urwah. Bukhari Muslim sama. So ada Abu Salamah, Salim bin Abi Al-Ja' Al-Urwah. So 3 tabaqah yang tabi'. So Hisham bin Urwah. Yang ni 4 juga. Mana yang sama? 1, 2, 3, 4, 5. Samanya ialah Hisham bin Urwah. Sama. Kemudian sini 5. Semua lain belakang lah. Malik, Jarir, Ala, Waqi', Abdullah bin Sa'id. Ini 5 juga. Ke atas, semua 5 ke atas. Mukhattat asanid hadis, lakaran, sanad hadis. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Wadih? Okay. Balik semula. Ini satu contoh je. Kalau ada hadis lain, banyak lagi contoh. Kemudian satu lagi yang sama juga makna dengan hadis masyhur ialah hadis mustafid. Hadis mustafid. Setengah kitab dia guna mustafid. Saya ingat kalau saya belajar usul hadis, usul fiqh Hanafi, so dia guna satu kitab tu, dia guna khabar mustafid. Khabar masyhur. So oleh kerana maknanya serupa hampir sama, so dia masukkan dalam khabar masyhur juga. Ini luatan. Dianya ialah istafada yastafidu mustafid. Ini ismu fa'ilin daripada nombor 10 untuk ajwaf. Istafa'ala yastafa'al bukan? So untuk ajwaf istafada. Yang ni kalau mujarab dia mushtaqun, diterbitkan daripada mujarab dia fada. So fada al-ma'u, air telah melimpah. So makna istifadah ialah, istifadah makna intashara. So intashara makna tersebar. Intashara. So dia punya masdar dia inilah intishar.
masdar dia. Intishar. Intashara yantashiru intisharan. So, intishari. So mushtaqun min fadal ma'u wa summiya, dan dinamakan ya demikian tu kerana tersebarnya dia, kan? Misalnya air kalau dah melimpah, dah tersebar lah air tu. So bizalika lintishari. Dari segi istilah banyak makna dia. Istilahan, so dia kata ada perbezaan dari segi makna mustafid. Ada 3 pandangan ulama. Ikhtalafa, pada ta'rifnya, ala sati aqwalin. Ikhtalafa atau ukhtilifa? Oh, bagi duduk sini, patut atas menengung pun. Betul lah, ukhtilifa. Diperselisihkan. Sini neraba ni. Kadang saya buat gini, saya senyum sendirian. Kata, pelik semua. Tulifa. So sini kalau kita berhenti sini, kita baca macam mana? Kalau kita nak mula sini. Tulifa. Kalau kita sambung, istilahani tulifa. So yang pertama dia kata dia sama saja, tak ada beza, muradifun. Same dengan masyhur, lil masyhur. Yang kedua, dia lebih khusus jika dibandingkan dengan khabar masyhur. Akhassu. Isim tafdil. Tak berapa cekak lagi kalau ada mudha'af ni. Kalau kita kata contohnya syadda, kalau nak kata lebih syad, asyaddu. So akhassu daripada minhu. So orang ngaji pondok dia kata hu ni kembali kepada mana? So kena carilah kan. So hu ni refer kepada mana? Refer kepada masyhur. Li'annahu, kerana ia disyaratkan. Majhul yushtaratu, disyaratkan pada khabar mustafid ni bahawa sama, istawa yastawi tarafa isnadi. Tidak disyaratkan pada masyhur. Maksudnya yastawi ni ialah maknanya daripada ujung ni sampai ke ujung ni semua kena tiga-tiga berlaku gitu. Tiga. Yang tadi kan kalau khabar masyhur 3, sini 4 boleh, sini 5 boleh kan. So mana yang ni kalau 3 semua, mana daripada ujung ni sampai ke ujung ni sebagai tarafa isnadi. Dan ini tidak disyaratkan dalam khabar masyhur. So wala majhur
yushtara. Zalika fil masyhuri. Yang ke mana ya? Yang ketiga, mustafid ini huwa adalah lebih umum. Ini pun sama ingat, akhassu amma kan. So amma kalau isim tafdhil ammu, lebih umum daripada masyhur. Minhu ai aksu. Pendapat yang kedua, qauli mudhaf ilaih kan, as-sani. So maknanya setiap masyhur tu mustafid lah. Setiap masyhur mustafid, bukan sebaliknya. Bukan setiap mustafid itu masyhur. Kejap je biar satu. Ini istilah-istilah aja. Aksu reverse lah. Opposite. Bercanggahan. Dia kalau kitab-kitab dia macam gitu, dia kena aks, baru kita kena fikir sendiri lawan kepada yang atas. Lawan. So otak kena berjalan je. Yang tu kena ada syarah pula. Pas syarah pula tak faham, syarah lagi. Syarah ala syarah. Tak habis. Satu itu yang dari segi istilahi. Khabar masyhur dari segi istilahi. Ada satu lagi khabar masyhur tapi dia dari segi bahasa saja masyhur, bukan istilahi. Maknanya dah menjadi sebutan di kalangan orang awam ke, di kalangan ahli fiqh ke, ahli nahwu pun memang guna itu sebagai dalam kitab nahwu sekejap ada saja hadis tu. Dalam kitab tafsir kadang-kadang dah ada dah. Kitab fiqh hadis tu masyhur. Tapi dia masih boleh diperdebatkan dari segi logah saja, dari segi logah saja masyhur. So al-masyhuru, nak baca apa ghair ni? Kata sifat ni. Sebab ghair ni sepatutnya kalau kata sifat mesti sama ada alif lam. Kan? Tapi ghair dia tak boleh alif lam, melainkan selepas dia lah. So bacaan dia oleh kerana dia kata sifat, so jadi ghairu. Ghairun. Dan lepas ghair mestilah baris bawah kan. Ghairul istilahiyyi. So yang dimaksudkan dengannya ialah apa yang sudah menjadi masyhur pada bibir, lisan juga di sini kan, pada bibir manusia tanpa cukup syarat-syaratnya, syarat-syarat yang dipertimbangkan, yang dikira, maka dia termasuklah berapa jenis masyhur kan. So sini dibaca masyhur je wayuk, yang dimaksudkan dengannya dengan masyhur ghair istilahi ini ialah apa yang mashtahara, apa yang sudah masyhur, sudah tersebar. Ishtahara ala pakai alal al-sina. So mana ala ni zaraf, ala jar majrur ni muta'alliq dengan ishtahara ni, kepunyaan ishtahara. Masyhur pada bibir ataupun pada lisan. Alal al-sinah, lisan tu jamak dia al-sinah. Alal al-sinati. Tanpa min ghairi, tanpa syarat-syarat yang diiktibarkan, tu'tabaru. Maka dia mencangkupi fayash syamala
Syamila yashmulu kah? Syamala yashmulu. Yashmulu. Tak pasti ya? Banyak sangat. Ini internet. So mana almanak duk mana ni? Almanak tak ada. Syamila ya? Lagi? Tak ada dah. Syamala yashmulu. Sejuk eh? Saya masa belajar di India dulu, saya kena satu penyakit. Saya dah sebut dah kan. Tak boleh ni. Duduk dalam keadaan sejuk selalu. Tak boleh kena kipas, musim panas pun tak boleh kena kipas. So saya balik sekarang ni, saya tak rasa sejuk. Boleh tahan lah sejuk. Bila saya nak masuk UIA, sebab masa saya balik masih ada lagi benda tu kan. So saya takut nak masuk UIA sebab ada library, biliknya aircon. Saya nak fikir nak masuk tak nak masuk. Fikir tu je. Nak masuk tak nak masuk. Kemudian mata saya kalau gini, saya masa saya baru balik, kalau cahaya macam ni saya tak boleh duduk lagi. Saya akan sakit sini. Saya nak semua lampu ada sini penuh, baru boleh. Dua perkara tu lah saya fikir macam mana nak belajar. Masuk juga. Kemudian dia beransur-ansur, lama-lama tu dia hilang. Tak ada obat, tak ada apa. Okey lah. Oh yang ni tak boleh ni. Syamila yashmalu, syamala yashmulu, mengandungi, mencangkupi. So fayashmulu, fayashmalu ya. Syamila yashmalu, fayashmalu, fayashmulu, fayashmalu. So dia mencakupi sama ada, kadang ada satu sanak aja. Malahu isnadun wahidun. Mana hadis wari? Satu kan? Satu sanak aja. Ataupun lebih, malahu aksaru min isnad. Wa malahu aktharu min isnadin. Ataupun tak ada, hadis je ada, sanad tak ada. Wa mala, sesuatu yang la yujad, la yujadu. Isim sirah apa tu, majhul bagi wajada wajada yajidu yujad. Summa wa ma la yujad lahu isnadun aslan, asal tak ada sanad ni, dah tersebar dia sebagai hadis. Contoh tadi yang satu ni, innamal a'malu binniyat, hadis kita ni. Ini dah masyhur. Semua kitab-kitab tulis innamal a'malu binniyat. Nak mula kitab siapa-siapa innamal a'malu binniyat. Saya pun baru ni balik Kelantan suruh ceramah. Pergi satu surau nak balik rumah adik. Sembahyang maghrib. Dia pun sudah solat-solat, dia pun mulai dekat kita. Ni ustaz ke dia? Kita pun ustaz lah sikit-sikit. Kalau ustaz, lepas ni minta bagi tazkirah sikit, baca 1-2 hadis. Saya pun innamal a'malu binniyat hadis.
Innamal a'mal, kebetulan kita pun mengajar Bukhari, cerita Bukhari je. Bukhari, innamal a'mal, kemudian kita hadis ni hadis tu. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama Bukhari. So yang ni malahu aksaru min isnadin. Kan ni isnad lebih dua kan. Malahu sepatutnya boleh lagi ada setengah orang kata malahu isnadani, mula pada dua. Sini satu, patutnya dua lah kan. Sepatutnya dua kalau lebih, dua lebih. Khabar Aziz. Aziz tadi. Ini gharib lah kan. So malahu isnadani maksudnya. Isnadani fa aksaru ataupun lebih. So jadi aziz. Khabar aziz. So kalau yang ni wa ma lahu aksaru min isnadin, ini khabar masyhur lah. Ini termasuk khabar masyhur dengan aziz dua-dua. Bukan gitu. Dia kata lebih daripada satu. So sini kita ada dua, sini tiga ke atas. So kalau dua aziz, kalau tiga ke atas masyhur. Yang ni ma la yujad lahu isnadun aslan. Tak ada sanad. Satu contohnya nahrukum siyamukum. Ada tak? Tak ada dalam mutun. Tak ada dalam mutun, kita tengok dalam ajza hadis. Ajza hadis, syarah hadis, ataupun dalam mustalah hadis juga ada. Oh, saya salah tulis. Nahrukum yauma, yaumu siyamikum, yaumu saumakum. Nahrukum yaumu saumukum. Ni. Tengok kata Ibnu Salah. Waqala Ibnu Salah balagana an Ahmad bin Hanbal. Dia kata kami dapat terima berita ni daripada Ahmad bin Hanbal. Ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal annahu qala, kata Ahmad bin Hanbal, arba'atu hadis. Ada berapa hadis? 4 hadis dara yaduru, berlega tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlega di mana? Di pasar, fil aswaq. Laisa laha aslun. Tak ada sumber dia, tak ada asal. Laisa laha aslun. Di sini satu, man basyarani. Yang kedua, man aza zimmiyan. Yang ketiga yang kita tadi, nahrukum yaumu saumikum. Nahrukum mana sembelihan. Yang kita buat, kita sembelih tu kan, ialah hari puasa kamu. Ini saya tak tahu apa makna dia. Lebih kurang sama je lah.
Ni ada komen lagi ni tentang kenyataan Ahmad. Semuanya berlegar dengan hadis yang sama kan. Hadis yang ini semua ni bal la yujad isnadun aslan. Ni hadis-hadis yang tak ada sanad langsung ni. Campur yang tadi lagi, ada tambahan lagi. Dalam kitab Tawdihul Afkar sama juga, banyak lagi hadis bagi hadis yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, Rabi' kan. Tambah lagi 4 hadis tadi. Semuanya lebih kurang sama je. Kat sini tambah pula yaumun nahrikum. Hari sembelihan korban, hari korban kamu ialah hari puasa kamu. Yaumus saumikum. Okey, habis itu tadi sambung balik. So sini kita boleh sebut nahrukum nahrukum yaumu saumikum. Saumikum. Nahrukum. So anwa'ul masyhur ghairul islah. So dia bagikan yang istilahi tadi, yang ghairul istilahi tadi, pembahagian dia yang macam yang saya sebut tadi, masyhur di kalangan ahli hadis, masyhur di kalangan ulama, masyhur di kalangan fuqaha. So lahu, ianya ada berapa jenis? Banyak jenis. Anwa'un kasiratun. Banyak jenis. Yang paling masyhur Ashha paling masyhur. Ashharuha. Paling masyhur di kalangan anwa' ini ialah yang pertama, masyhur di kalangan, masyhurun baina ahli hadis, terutamanya, khasatan. Contoh dia, wa misaluhu hadisu Anasin. Hadis Anas. Apa dia hadis dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tu? Qanata kan? Kunut. Nabi berkunut selama sebulan. Syahran. Selepas apa tu? Kunut dia. Selepas rukuk. Ba'da rukuk. Dan di sana dia doa against, yad'u ala ri'lin wa zakwan. Ini pun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim kan? Ri'lin dan zakwan. Zakshi. Ngantuk mengajar cara ni lebih mengantuk ataupun mengajar guna whiteboard lebih mengantuk? Sama. Ini cepat fikir tak? Cepat sangat. So amma hadis Ibn Abbas fa akhraja Abu Daud bi lafzi qanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi adh-dhahri wal 'asri wal maghrib wal isya was subh fi dubri kulli salatin idza qala sami'a Allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah yad'u alaihim ala hayyin min bani Sulaim min bani Salim, iaitu ala Ra'lin wa Zakwan wa Asiyah, nama orang ni kan. So Nabi berdoa against
satu kabilah daripada Bani Salim. Ini Ra' Zakwan. Kemudian orang ramai mengaminkan belakang dia. Wa yu'ammanu wa yu'ammanu ammana yu'amminu wa yu'amminu man khalfahu. Ini hadis detail sikit. Ada pun hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafaz Rasulullah SAW kunut selama sebulan secara berturut-turut pada sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh fi duburi. Dubur ni belakang ini selepas saja setiap solat. Fi kulli duburi kulli salat idza qala sami Allah liman hamidah. Selepas setiap solat idza qala sami Allahu liman hamidah, dia kata apa? Minar rakaatil akhirah. Ini rakaat yang kedua lah. Kalau dua rakaat. Rakaat yang kedua yad'u alaihim, berdoa against, maknanya kutuk ala hayyin. Hayyin ni satu kabilah daripada Bani Sulaim. Kalau hadis-hadis yang lain tu kalau kita kumpulkan banyak lagi lah. Wada'a ala ri'l wa ala unasi min Quraisy bi asma'ihim wada'a ala ri'l wa Zakwan wa Mudir. Semua ni kabilah kabilah ni. Sebab kena baca syarah hadis, anda tak baca lagi. Ni mesti dia tentang Islam ni. Kutuk Nabi. Daripada itulah ada lagi lah, ada hadis yang lain. Ni kisah Bi'rul Ma'unah ni yang mereka bunuh sahabat-sahabat Nabi yang dikirimkan untuk berdakwah kan. So dia panggil kisah Bi'rul Ma'unah. Unzila fil ladina qutilu fi bi'ri ma'unah. Usayyah. Saya baca tadi Asiyah salah Ri'lin, Zakwan, Usayyah. Kabilah. Dia panggil ashabu bi'ri ma'unah. So Nabi berdoa against mereka ni. Da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi qutilu, alladhi qatalu, yang telah membunuh. Dia panggil ashabu bi'ril ma'unah, sahabat Nabi yang dikirim, yang meninggal di situ selama salasina ghadatan. Mana 30 semai subuh. 30 hari. Subuh ya, salasina ghadatan. Ada yang meriwayatkan semua, ada yang meriwayatkan satu hadis, satu ni je. Kemudian nanti kena kumpul riwayat untuk tatbikkan itu, Imam Syafi'i yang ambil. Kena hari-hari tu. Ini kena belajar bab fiqh lah pula untuk mengetahui ni. Nanti akan masuk lah dalam Bukhari, nanti kita akan belajar. Ala Ri'li wa Zakwan. Tadi apa dia? Usayyah satu lagi. So hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu asy-Syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim. So bismillahirrahmanirrahim. Khabar yang seterusnya, yang kedua kan, masyhur di kalangan ahli hadis dan ulama dan orang awam. Wal awami, contohnya al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang Islam yang lain, al-muslimu
selamat daripada dia kan, selamat daripada lidahnya dan tangannya. So dia tak menyakiti orang Islam yang lain. Ini hadis yang diriwayatkan di bawah ni oleh muttafaq alaih, Bukhari Muslim juga. Yang ke masyhurun di kalangan baina fuqahai. So dalam kitab-kitab fiqh lah banyak. So misaluhu hadisu abghadul halal, yang halal yang paling dibenci. Halal boleh tapi paling dibenci. Abghadul halal ialah ilallah, kepada di sisi Allah ialah at-tala khabar ni abghadu ni mubtada. Talak walaupun halal tapi Allah tak suka. So masyhurun, ini hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Oleh Hakim. Sahahahu, ditashihkan. Sahahahu, payah nak sebut sahahahu Al-Hakimu, oleh Hakim dalam kitab dia Mustadrak, fil Mustadraki. Dan biasanya dalam kitab Mustadrak ni Hakim dia hukumkan hadis tu kan. Kemudian ada lagi mesti dipastikan oleh Zahabi. Zahabi akan beri hasiah pula, betul dia kata. Ini dia kata tak betul ni, dia tak betul. So Zahabi ni, Imam Zahabi, Az-Zahabi aqarra, mengiyakan. Wa aqarrahu Az-Zahabi. Tapi dengan lafaz yang lain. Lakin bil lafzi ma ahallallah Allahu syai'an, tiada yang Allah halalkan sesuatu abghada ilaihi min talaq, minat talaq. Jadi Zahabi ada riwayat sendiri ke? Dia tahqiq. Apa yang diriwayatkan oleh Hakim tu nanti dia akan selidik cek tengok. So dia kata ini hadis ni sekian-sekian lah, dia hukum lah hadis ni. Yang lafaz semua dia ni yang hadis dia temu lah tu lafaz. Dia bukan lafaz ni, kata lafaz ni. yang ma'ahallallahu syai'an tu dalam Mustadrak. Dalam Mustadrak, tapi bukan, dia kata dalam Hakim kan, dia kata selain daripada Bukhari Muslim ni, mengikut syarat Bukhari Muslim, dia kata hadis ni. So melalui tatabbu' dia, Hakim, dia kata yang ni lafaz yang dia jumpa. Hampir sama lah kan. Sahih, tapi lafaz lain. Lagi? Habis dah sini ya? Ada lagi. Masyhurun baina usuliyin. Usuliyin di kalangan ahli fiqh juga, tapi dia ahli yang meletakkan usul-usul dalam fiqh tu kan. Semua usuliyin. Nanti mana yang kalau kita nak belajar fiqh, kita panggil usul fiqh, usul hadis. Setengah guna mustalah hadis. So usuliyin, mereka yang berkecimpung dalam menetapkan usul tu. Misaluhu hadisu rufi'a, diangkat daripada umatku kesalahan kan. Ummati al-khata'u wan nisyanu wa mas takrahu alaihi. Mas tukriha, apa yang dibenci ke atasnya.
Rufi'an kan? Banyak sangat. Rufi'ah apa tadi? Rufi'an? Ummati. Konsul umat. So apa mana wa mastukrihu anai? Fi ghairi zina. Apa yang mereka dipaksa alaihi wa mastukrihu alaihi. So bila dipaksa, mana tadi wa mastukrihu majhul, wa mastukrihu mereka dipaksa. Tapi dia kata sini melainkan zina tau. Zina paksa suruh zina, zina. Tak boleh. Paksa suruh makan daging babi ke apa. Boleh juga. Stuk rihu. Kenapa dia tak padam ni Syekh? Tak ada layer. Tak ada layer. Oh patut pun. Wa mastukrihu. So hadis ini disahihkan, sahahahu oleh Ibnu Hibbanin wa Hakim. So walaupun mereka dah tasihih, tapi kena tengok juga kadang tasihih dia tu tak tepat. Kadang tasihih dia tu berlaku ni lah. Ada ulama lain yang mengatakan itu tak sahih pun. Hakim dan Ibn Hibban. Tengok Rufi'an umat nisyan li anna ma fihi fil mufrid bi isnadin dha'ifin. Isnad dha'if. Kita tinggal dulu di sini dia punya hadis kan. Kalau setakat ni rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan ni, sini dia kata qala Ismail Ishaq wa ma rawahu ahlu zahir an Ibn Abbas wa isnad dhaif. Ini tak tahu, nanti kita tengoklah yang ni semula. Hadis ni berkenaan dengan hukum dia kan. Kita apa? Yang seterusnya hadis masyhur bainan nuhati. Siapa nuhat? Ahli fiqh, ahli nahwu. Misalnya grammarian. Hadis ni'mal abdu Suhaibun.
sebaik-baik hamba itu ialah Suhaib. Lau lam yakhafillahi lam ya'sihi. Kalau dia tak takut kepada Tuhan, maka dia tidak lawan Tuhan lah kan. La asla lahu. La asla lahu. Ni'mal abdu Suhaibun lau lam yakhafillaha lam ya'sihi. Ini adalah satu asar disebut oleh Iraqi. Qala al-Iraqi wa ghairuhu, selain daripada Iraqi dan juga ada lagi orang selain daripada Iraqi mengatakan hadis hasar ini ialah la asla lahu. Ini kalau kita kata hadis, maka dia kata la asla lahu sebagaimana dinyatakan dalam teks tadi. La asla lahu artinya tidak ada sumbernya, asalnya, tidak ada asalnya, tidak ada sumber. Wala yujad bihadzal lafzi fi syai'in min kutubil hadis. Kata Iraqi, tidak didapati lafaz upama ini dalam mana-mana kitab hadis. Lafaz upama ini tidak ada. Dan benda ini juga disebut oleh Zakarahu Ali ibn Sultan Al-Harawi Al-Qari. Disebut oleh Mulla Ali Qari, yang terkenal dengan nama Mulla Ali Qari, pengarang kitab Mirqat, Syarah Mishkat, dalam kitab dia Al-Masnu'. Begitu juga disebut oleh Al-Ajluni, Zakaria Ismail, dalam kitab dia yang masyhur Kashful Khafa. Wa muzilul ilbas, membuka sesuatu yang tersembunyi. Muzilul ilbas, menghalang, ada muzil, membuang sesuatu yang ilbas, meragukan terhadap apa yang masyhur, masytuhira di kalangan hadis-hadis yang ala al-sittinas, yang dibicarakan, yang masyhur di kalangan manusia, orang awam. Begitu juga hadis ini ataupun asar ini disebut oleh Ibnu Malik, dan dia kata nasabahu ila Umar, dan dia mengaitkan, dia kata ini kata-kata Umar radhiyallahu anhu. So nasabahu Ibnu Malik, kita tahu Ibnu Malik ni pengarang kepada kitab Alfiyah. Alfiyah ini kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan ramai di kalangan nuha, ahli-ahli nahwu selain daripada Ibnu Malik mengatakan bahawa asal ini ialah milik Sayyidina Umar. Begitu juga apa disebut oleh Suyuti, Imam Suyuti dalam kitab dia Tadribur Rawi. Dia kata ini adalah kalam Nuha. Ini bukan kalam Umar, tapi ini kalam Nuha. Wala asla lahu, dan tak ada asalnya dalam hadis Nabawi. Dan selain itu dia kata wa ashharun nuhati al-mutaakhirin alladhina istadallu bihi ba'da Ibnu Malik huwa Ibnu Hisham. Malah dia kata Ibnu Hisham sendiri di kalangan nuha al-mutaakhirin, ini ahli nahwu yang terkemudian, menjadikan ni'mal abdu Suhaibun lau lam yakhafillaha lam ya'sihi, ini rangkap ini dijadikan sebagai dalil dalam kitab dia Mughni al-Labib. Mughni mana yang mencukupkan bagi orang yang faham al-Labib terhadap kitab-kitab orang Arab yang Badawi, ini orang yang mahir dalam bahasa Arab. Fi hadithihi, berkenaan dengan perbincangan dia tentang perkataan laula, lau saja sini, perkataan lau yang ada dalam sini dibicarakan oleh Ibnu Hisham. Dan disebutlah dalam Ibnu Hisham tentang lau ni memang asal dia, makna dia li imtina'i syarat. Mana kita ada dua bahagian lau. Selepas lau tu ada jawapan dia. Misalnya lau ji'tani, kalau kamu datang kepada aku, la akramtuka, nescaya aku akan menghormati kamu. Tapi kamu tak mari, maka aku tak menghormati kamu lah. Ini aku tidak akan menghormati kamu. Jadi maknanya bahagian lau tu pun terjadi bahagian syarat. Kita panggil selepas lau tu kita panggil syarat. Kemudian selepas lau tu kita panggil
bahagian yang selepas lau itu kita panggil jawab. So situ tak berlaku penghormatan kerana tidak berlakunya kedatangan. So dia kata imtina'u syart wal imtina'u jawab. Jami'an artinya kedua-duanya tak berlaku. Tapi mengikut Ibn Hisham, lau ni kadang-kadang dia terkeluar daripada asal dalalah dia. Ini asal maksud dia, yang ini imtina'u syart, imtina'ul jawab limtina'is syarat. Dan contohnya ayat Al-Quran banyak, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qulan ma kanu liyu'minu. Jadi semua ni ayat-ayat ini menceritakan tentang bercanggahan dengan maksud asal lau. Contohnya kita tengok lau misalnya. So makna lau ni contohnya ayat lau zakara zaidun la najaha. Kalau Zaid buat mutala'ah zakara, nescaya dia akan berjaya najaha. Tapi maknanya artinya sekarang dia tak berjaya. Sebab apa? Dia tak melakukan muzakarah. Kalau Zaid bermuzakarah, nescaya dia akan berjaya. So sekarang ni Zaid tak berjaya, maka tak berlaku dah. Kerana apa? Kerana tak berlakunya muzakarah. Begitu juga kalau kita kata lau lam yuhmil Zaidun lama rasabah. Kalau Zaid tidak lalai, nescaya dia tidak akan gagal. So maknanya sebaliknya lah. Artinya dia gagal kerana dia lalai. Kalau kita kata lau ijtahada Zaidun lama rasabah. Kalau Zaid bersungguh-sungguh, nescaya dia tidak gagal. Lama rasabah. So sekarang ini lama rasabah artinya dia tidak gagal. Artinya sini dia gagal lah. Maka sabitlah rasab kerana dia tidak ijtihad, mana dia tidak bersungguh-sungguh. So maknanya kalau asar sepatutnya jadi apa tu? Misalnya kita kata ni'mal abdu Suhaib law lam yakhafillah lam ya'sihi. Seolah kita nak kata dia tidak melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak takut. Kerana tidak berlakunya takut. Kerana berlakunya takut. Kerana dia takutlah. Mana dia tidak derhaka. Semana kalau kita guna kaedah tadi, mana maksud dianya kalau lam ya'sihi artinya lawan dia ialah isyanihi. Mana dia melakukan pendahrakaan. Kerana dia kata wa anna sababa isyanihi annahu yakhafu. Nescaya dia kata kalaulah sebab isyanihi, sebab dia derhaka ni ialah kerana dia takut. Sedangkan ini bukan maksud dia. Kerana sini dia nak puji Nabi Suhaib. So Nabi Suhaib nak puji dia, kerana ayat ni ialah maksud dia mubalaghah. Al-muradul mubalaghah. So maknanya maksud dia anna Suhaiban radhiyallahu anhu hatta fi hali adil khawfi min Allah fa innahu lan ya'siyahu. Maksud dia sebenarnya ialah sehingga dia kata kalau dia tak takut pun nescaya dia sekali-kali tidak akan menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia takut kepada Allah, dia tidak buat maksiat kerana selain daripada takut. Artinya ini nak memuji dia fi madhihi
So dia kata ai annal mani'a minal isyan ladaihi laisa al khauf. Kerana yang menghalang dia daripada tidak menderhakai perkara yang mani' yang melarang daripada dia menderhakai Allah ialah laisa al khauf, bukan takut semata-mata. So fa idzan tafal khauf, kalau tak wujudnya khauf, ini kalau kita, dia kata ala sabil iftiraf, ini kita andaikan secara mubalarah, maka nescaya fasayamna'uhu minal isyan, maka yang menghalang dia daripada melakukan pendaharakaan kepada Allah itu ialah mawani' ukhra, larangan-larangan yang lain, seperti kerana dia cinta kepada Allah, mahabbatillah wa ijlalihi, dan dia mengagungkan Allah, dan kerana kuwatil iman, kerana kuatnya iman dia, dan ketaatan itu telah menjadi sebati dengan dia. Jadi ini bukan bermakna ala anna dhalika, ini tidak bermakna Suhaib ini la ya'ni anna Suhaiban, bukanlah Suhaib itu la yakhafullah, tidak takut kepada Allah, wala annahu asahu, tidak juga bermakna dia menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada mafhum law. Kalau law yang kita maksudkan imtina'ul jawab li imtina'i syarat. Wa masyhuru bainal amah, masyhuru bainal amah, orang awam. Contohnya dia kata al-ajalatu minasyaitan. Akhrajahu Tirmizi wa hasanahu. Hadis ini ditakhrijkan oleh Tirmizi dan dia menghasankannya. So, sebab biasanya orang kan bergesa-gesa ni, biasa orang dah bercakap gitu dah. Yang gopoh kan. Gopoh minas syaitan. Seorang awam dah. Hukmun masyhur. So, al-masyhurul istilahi dan ghairu istilahi la yusafu, tidak disifatkan dia sebagai biqaunihi, sebagai sahih ataupun bukan sahih, ghairu sahihin. So kita tak boleh kata dia sahih ke ghairu sahih. Tak boleh kita nak kata nak pastikan dia tu sahih ataupun bukan sahih. So malah dia kata sebaliknya, bal minhu, di kalangannya ada yang as-sahih, wa minhu ada yang al-hasanu, ada yang dha'ifu. Malah dia kata bal wal mawdu', lakin tetapi in sahha, jika sah al-masyhur istilahi, kalau hadis itu sahih, maka dia ada satu mizah, fatakunu lahu, maka dia akan jadi ada keistimewaan, mizatun di mana mizah tadi akan merajihkan kalau bertemu dengan hadis aziz dengan hadis gharib, turajjihu alal aziz dengan hadis gharib. Bila berlaku ni? Inda ta'arud. Bila berlakunya ta'arud. Apa ta'arud?
Apa makna ta'arud? Pertembungan. Kalau hadis dia bertembung, belagar semua kan. So tak tahu yang mana yang fasal, yang mana satu kita nak pastikan. So di antara perkara yang boleh merajihkan, boleh yang kita dahulukan, ialah yang ada faktor ni. Kerana dia lebih banyak, perawinya lebih ramai. Ashharul musannafat, kitab-kitab yang paling masyhur berkenaan dengan hadis masyhur ialah, so yang maksud di sini ialah kalau istilahi tak ada. Istilahi tak ada. Yang ada masyhur-masyhur yang di kalangan ummah. So dikumpulkan setempat. So maksud kita sini ialah ashharu sini al-muradu bil musannafat. Dalam hadis-hadis masyhur di sini, kalau ada kitab dah fil ahadis al-masyhura, ialah hadis-hadis yang wa hadisu al-masyhuratu di bibir orang awam, alal al-sina al-sinati, bukan masyhur dari segi walaysa al-masyhuratu istilahan. Masyhurata kan, tak baris, dia pun pening ke? So walaysat lah ni patutnya. So kalau maksud dia nanti patut walaysat lah ni. Sini. Walaysat masyhuratu istilahan. Wa min hazihi al-musannafat, ialah kitab oleh Sakhawi kan, Al-Maqasid Hasanah fima ustuhira ala al-alsinah, ala al-alsinah. Maqasid maksudnya maksad, tempat-tempat yang baik, berhubung dengan hadis-hadis yang masyhur di kalangan al-sinah. Kashfu kashful khafa ke kashful khifa? Khafa kash mana buka, khafa benda yang tersembunyi. Dan juga menghilangkan muzilu ilbas. Ilbas maknanya sesuatu yang tak pasti. Ilbas, keraguan. Fima, apa yang ustuhira, masyhur di kalangan minal hadis, di kalangan manusia, ala al-sinah an-nas. Li siapa ni? Ajlu. Ajluni. Lin ajluni. Ni. Lagi tamyiz
Tamyizu tamyiz tayyib bukan? Tamyiz ya? Khabis. Tamyizul tayyib minal khabis. Membezakan mana yang baik daripada yang tak baik. Minal khabis. Berhubung dengan fima, berhubung dengan apa yang berlega, yaduru, di dalam pada bibir, pada lisan, mulut, percakapan manusia, iaitu hadis lah, minal hadis. Oleh Libni Daiba'i Asy-Syaibani,